Assalamualaikum, nama saya Ainur Nazira binti Masih dengan nombor matrik 01-DDT19F1197 dan hari ini saya akan membentangkan untuk case study untuk khusus DFN 50223. Okey, jadi untuk pertama sekali untuk case study ini apa yang kami perlukan, Menteri High Teknologi merupakan multinational company yang berada di Ipoh. Jadi dia meminta untuk kita prepare VPN access from mobile client headquarters so teleworker ni boleh access kepada resource dalam external office. Dan yang kedua, kita akan implement solution yang boleh improvekan untuk band user. Okey, jadi untuk case study ini, jadi untuk solution yang kami telah sediakan ialah kami akan implement dengan memakai direct access. Sebab direct access ni dia akan allow connectivity for remote user untuk kesemua teleworkers ataupun kita panggil employee. Okay, jadi fungsi remote access ni ialah dia akan menggunakan VPN user untuk reside access ke dalam headquarters. Okay, dan yang kedua ialah dari segi bandwidth, disebabkan kami menggunakan direct access, jadi dia akan terus direct kepada headquarters, jadi dia akan menggunakan less internet connection dan seterusnya dia akan improve dari segi traffic secara efektif. Okay, dan seterusnya untuk deployment, okay, di sini saya dah sediakan graph. Okay, untuk yang pertama ialah headquarter server. Kat sini kita ada DNS ataupun kita akan DNS ni akan send address IP kepada klien ataupun employee lah. Okay, jadi employee ni dia akan request kepada server dia dan server ni kita akan configure untuk VPN dan direct access server. Dan server ni dia akan connected dengan headquarter server. Okay, jadi dia akan reply sekiranya client IP ni sama dengan headquarter server. Okay, jadi client ni dia, bila dia dah reply, dah berjaya, dia akan enable remote access dan boleh resolve ke semua data ke dalam headquarter server. Okay, jadi seterusnya untuk network requirement. Okay, jadi untuk network requirement, okay, kat sini untuk headquarter server, saya telah sediakan yang untuk IP address. Yang pertama IPv4 dan juga IPv6. IPv4 kami menggunakan 192.168.100.50 dan untuk IPv6 ialah 2001 CB2 2001 5 FB0 573B 3631 3B9.50/64. Okey, jadi kami akan configure untuk domain server DNS, Dynamic Host Conversion Protocol DHCP, configure VPN and direct access server dan juga Active Directory Domain Service. Okey, jadi untuk security features yang untuk diimplementkan kami gunakan Group Policy Server GPO. Jadi GPO ni kami akan configure dalam client ataupun employee dalam remote access. Okay, jadi dalam client ataupun employee server ni, kami akan auto assign IP tu akan auto assign yang menggunakan DHCP dan juga kami akan assign direct access and VPN remote access. Okay, jadi dalam implementation pula, okay, jadi dalam implementation kami diminta untuk menggunakan Windows Server 2090 service dalam virtual machine. Jadi kami akan setkan satu window sebagai headquarter server dan lagi satu window sebagai employee client. Okay, jadi seterusnya untuk step implementation, kawan saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk implementkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Atira binti Abdul Qadir. Dalam soalan case study ini, terdapat dua server yang digunakan iaitu satu main server dan satu lagi ialah client server. Untuk main server kami namakan sebagai Mentari High Tech dan yang kedua ialah client server kami namakan sebagai employee. Okay, saya akan terangkan untuk configuration dalam main server iaitu Mentari High Tech. Okay, first kita kenakan set IP dan set IPv4 dan IPv6 untuk Mentari High Tech ni, iaitu kami gunakan IP address 192.168.100.50.
/24. Dan yang kedua untuk IPv6 kami gunakan 2001 CB2 2001 5FB0 57 3B 3631 3B C9 50. And then kita changekan computer name sebagai Mentari. Okay, part 2 iaitu kita install DNS dan AD domain service untuk configuration. Okay, step pertama ialah kita add roles and features dan kita klik next. Okay, untuk step 2 ialah kita choose a role based or features based installation. Klik next, and step 3 ialah kita select server iaitu mentari.com. Dan yang keempat ialah kita perlu tick pada bahagian DNS server dan active directory domain service. And then kita klik next. Lepas tu kita klik install untuk install active directory domain service dan DNS server. Okay, step ni adalah installation process. Okay, setelah selesai install kedua-dua DNS dan active directory tadi, okay, kita klik pada active directory domain service configuration wizard untuk kita setting bahagian ADDS. Tu kita klik dekat bahagian add new forest, kita masukkan domain name iaitu mentari.com. Ini adalah untuk kita setkan domain name untuk bahagian main server. Dan kita akan setkan password, kita klik next. And then ke bahagian ni kita klik next saja, dan step 10 kita masukkan name BIOS domain name iaitu mentari99. And then kita klik install untuk install bahagian ADDS. Dan yang seterusnya ialah kita setting di bahagian DNS untuk configuration DNS. Okay, kita perlu buka pada bahagian DNS manager, and then dalam DNS manager ni kita tengok ada mentari. Okay, bawah mentari ni kita tengok terdapat forward lookup zone dan reverse lookup zone yang kita perlu setting. Okay, first kita setting di bahagian forward dulu. Kita right click dekat mentari.com dan kita masukkan name dia www dan kita masukkan IP address 192.168.100.50. And then kita klikkan add host. Okay, yang kedua kita setting di bahagian reverse lookup zone. Okay, di reverse lookup zone ni kita kena klikkan new zone untuk kita create new zone. And then kita choose primary zone. And klik next, and then kita choose DNS server to domain and kita klik next. Dan kita choose IPv4 reverse lookup zone. And then kita masukkan network ID iaitu 192.168.100 dan kita klik next. Okay, untuk bahagian ni, dynamic update kita allow only secure dynamic updates. Kita klik next. And then kita klik finish untuk complete zone reverse lookup. Okay, setelah kita dah create new zone dekat bahagian reverse lookup, kita perlu setting dekat yang kita create tadi, iaitu kita right click di bahagian zone tadi dan kita choose alias cname. Dan kita masukkan alias name dia 192.168.100.50 dan kita masukkan domain name iaitu www.mentari.com. And then kita klik OK. Selesai untuk bahagian configuration pada DNS dan ADDS. Okay, seterusnya kita kena configure di bahagian DHCP. Okay, first untuk bahagian DHCP ialah kita kena install dulu DHCP server. Kita klik pada DHCP server dan kita next. And then kita klik install. Untuk kita install DHCP server. And then kita setting di bahagian install configuration wizard. Kita masukkan mentari 99/administrator di bahagian authorization dan kita klikkan commit. And then dia akan keluar complete configuration and kita klik close saja. Okay, untuk kita
configuration pada DHCP, kita perlu buka pada DHCP Manager. And then di bahagian DHCP Manager terdapat dua, iaitu IPv4 dan IPv6. Okay, first kita configure dulu di bahagian IPv4. So kita right click di bahagian IPv4 dan kita choose add scope, add new scope. And then kita klik next. Lepas tu kita masukkan scope name dia, iaitu Mentari V4. Dan kita masukkan ID address range, iaitu start IP address ialah 192.168.100.1 dan end IP address ialah 192.168.100.254 dan length dia ialah 24 dan start netmask ialah 255.255.255.0. And then kita klik next. Okay, untuk add exclusion and delay, kita masukkan IP 192.168.100.1 dan end IP address ialah 192.168.100.100. And then kita klik next. Okay, list duration bahagian IPv4 ialah 7 hari. And then kita kena configurekan DHCP option, iaitu kita tekan yes, I want to configure this option now. And then klik next. Dan kita setting IP address untuk default gateway. Untuk default gateway iaitu 192.168.100.1. Okay, dan kita setkan domain name and DNS server, iaitu parent domain ialah mentari.com dan IP address ialah 192.168.100.50. Dan kita tekan yes untuk kita activate scope yang kita buat ni. Dan kita tekan finish untuk complete scope yang untuk complete kan configuration DHCP v4. Okey, yang kedua ialah kita configure untuk DHCP v6. Kita tekan tadi dekat bahagian atas tadi di bahagian PVC dan kita tekan right click. Kita choose a new scope dan kita masukkan name untuk DHCP v6. Name scope dia ialah Mentari v6. And then kita masukkan insert scope prefix. Kita ambil IP address IPv6. Dan untuk add exclusion iaitu 2001 CB2 2001 5B5 FB0 573B 3631 3B C9 1. Dan kita klik next. And then untuk list scope list dia iaitu dah 7 hari. And then kita klikkan finish untuk kita activate scope DHCP v6. Okay, selesai configuration untuk DHCP. And then part 4 ialah kita kena configure bahagian VPN dan direct access. Okay, yang pertama ialah kita kena klik dulu di bahagian remote access dan kita klik next. And then kita pilih direct access and VPN. Kita tick bahagian tu dan kita klik next. Dan yang ketiga kita klik next saja. Okay, yang keempat ialah kita klik install dan ini adalah proses installation untuk remote access. And then kita buka pada bahagian routing and remote access. Kita klikkan di bahagian Mentari ini, kita enable routing and remote access dan kita klik next. And then kita pilihkan custom configuration. Okay, untuk bahagian custom configuration ni kita pilih VPN access dan net. Lepas tu kita tekan next. And then klik finish. Okay, lepas tu kita tekan start service untuk kita start service remote access ni. Okay, selesai kat bahagian situ and then selesai kita enable, kita kena setting di bahagian properties. Iaitu kita kena
klik dekat security dan kita masukkan L2TP IKEV2 connection. Kita masukkan pre-share key dia iaitu VPN Mentari. And then kita klikkan dekat bahagian IPv4. Kita masukkan IPv4 dia iaitu start IP address dia ialah 192.168.100.1 dan end IP address ialah 192.168.100.254. Lepas tu kita klik OK dan kita klikkan apply dan OK. Okay, seterusnya kita kena set up firewalls. Kita buka pada bahagian Windows Defender Firewalls with Advanced Security. Okay, kita buka tu. And then di bahagian inbound kita klikkan new rules. Lepas tu kita pilih predefined dan kita choose routing and remote access. And then kita klikkan pada routing and remote access L2TP. And then kita allowkan the connection and klik finish. Okay, seterusnya ialah kita kena createkan user VPN. Kita buka pada bahagian Active Directory User and Computers. Kita klikkan pada mentari.com and kita choose new users and kita masukkan first name, last name and then kita masukkan user login name. User login name adalah untuk klien ataupun employee nanti menggunakan username ni untuk dia connected. Dan kita setkan password untuk user tersebut. And then kita klik finish untuk successfully create. Okay, lepas kita dah create user tadi, kita setting pada bahagian properties, kita klik right click dekat user yang kita create tadi and then kita klik properties. Lepas tu kita tekan dekat dial in dan kita allow accesskan dia. Dan kita klik OK. Okay, yang terakhir ialah direct access. Iaitu configure pada bahagian direct access. Okay, first kita kena buka dekat bahagian Active Directory User and Computers. And then kita right click kat bahagian mentari.com. Kita choose new organizational unit. Kita masukkan name dia ialah Mentari Direct Access. Dan kita klik OK. Okay, dekat bahagian Mentari Direct Access ni kita right click. Kita choose new group. Dan kita masukkan name dia sebagai DA Mentari. Dan kita klik OK. And then kita setting pada bahagian DA Mentari tadi. Iaitu kita klik properties and then kita pilih object types dia ialah computer. Klik OK. And then kita masukkan bahagian object ni ialah klien yang akan menggunakan VPN dan direct access ni iaitu employee. Dan kita klik OK. Okay, bila dah klik OK, dia akan keluar macam ni iaitu member, iaitu employee, mentari.com/computer. Dan kita tekan apply dan OK. Lepas tu kita buka pada bahagian open remote access management. Dan kita klikkan di bahagian VPN ni. Lepas tu kita klikkan enable direct access. And then kita klik next. Itu bahagian ni dan okay, untuk di bahagian select group ni kita masukkan group yang kita buat tadi iaitu DA Mentari dan kita klik OK. And then bahagian ni kita klik next saja sebab kita dah add dah DA Mentari. Lepas tu di bahagian ni untuk network topology kita masukkan kita choose behind an edge device dan kita masukkan public name ataupun IP address yang akan digunakan klien untuk connect dengan remote access server ni.
iaitu temaskan da.mentari.com dan kita klik next. Okay, bahagian ni kita klik configure direct access client VPNs client suffix list. Dan kita klik next saja. Ini adalah configuration GPO. Kita klik next. Dan yang last sekali ialah kita klik finish untuk completekan configuration direct access ni. Ini adalah installation process dan successfully install. Dia akan keluar hijau apabila successful install. Dan ini adalah server status untuk VPN dan direct access. Okay, itu saja daripada saya untuk configuration pada server Mentari High-Tech. Untuk bahagian server client, ahli kemas saya akan terangkan. Sekian, terima kasih. Okay, seterusnya saya akan menerangkan untuk part 5 iaitu configuration in client ataupun employee. Okay, jadi untuk step yang pertama ialah change computer name employee menggunakan domain yang telah diletakkan iaitu menteri.com. Jadi kat sini membuat configuration pada sistem properties dan juga computer name atau domain change kita tukar kepada domain iaitu menteri.com. Okay, next. Okay, jadi next kena configure set name dan juga password. Okay, step kedua set name dan juga password. Okay, kat sini letakkan nama dia administrator dan juga password. Sini domain menteri.com. Okay, seterusnya untuk step 3. Kat sini akan keluar paparan lah bahawa dah successful untuk kita change kita punya domain yang server DNS. Okay, untuk part 6 pula kita akan test DHCP. Okay, kat sini letak command. Okay, sini apa yang kita boleh lihat, kita dah tukar kita punya hostname kepada employee dan kita akan nampak DNS suffix ni kepada menteri.com. Dan primary DNS kita juga kepada menteri.com dan connection kepada menteri.com. Dan sini kita boleh tengok kita punya IP address dan juga IP fisik sama dengan headquarter server. Okay, jadi seterusnya kita akan test VPN and direct access. Okay, pertama sekali kita akan buka network and sharing center. Kita akan, okay guys, ni boleh nampak kita dah active network menggunakan domain iaitu menteri.com. Okay, jadi first kita akan set a network connection or network. Okay, jadi dah tekan tu dia akan keluar paparan seperti ini. Jadi kita akan choose connect to a workplace. Untuk kita connectkan kepada VPN. Okay, jadi kita akan masukkan kita punya IP headquarter iaitu 192.168.150. Okay, nama dia kita setkan sebagai VPN connection. Okay, kita remove location and create. Okay, lepas kita dah create, kita pergi kepada network connection. Okay, dekat network connection ni, okay, dah sediakan kita punya VPN connection kat sini. Jadi, kita tekan VPN, kita right click, akan keluar VPN connection properties. Okay, jadi kat sini kita akan tekan advanced setting untuk kita setkan kita punya password pre-shared key. Okay, jadi kat sini baru kita letakkan kita punya pre-shared key iaitu VPN menteri yang kita telah configure pada headquarter server. Okay, jadi kita klik OK and then kita pergi ke VPN connection and then kita klik connect. Okay, jadi kita masukkan kita punya nama menteri VPN dan juga password untuk kita sign in dan kita klik OK kat sini. Kalau boleh dilihat dia telah successfully connected kepada menteri.com iaitu headquarter server. Dan untuk direct access juga kita dah connect network through VPN successfully connected. Okay, jadi conclusion yang kita boleh lihat dekat sini ialah kita boleh nampak bahawa kita dah berjaya
connect employee dengan menteri headquarters servers dengan secara secure lah, sebab kita menggunakan direct access. Jadi bila kita menggunakan direct access dari segi bandwidth pun dia akan lebih pantas dan selamat menggunakan sebab dia terus direct kepada headquarters. Okay, jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.